Nabi Ayub ni orang kaya. Dia Rasul yang jutawan. Sampai satu hari, Rasul, Allah uji dia. Jutawan, ternakan dia banyak, harta dia banyak, rumah dia besar, anak-anak dia pun 14 orang. Anak ramai, harta banyak, bangunan banyak, ternakan banyak, tanah banyak. Jutawan besar, Allah uji. Ternakan mati. Tanaman dia dimakan ulat. Tak jadi. Tanam tak jadi. Satu persatu harta Nabi Ayub diambil oleh Allah SWT sehingga tinggal rumah saja. Nabi Ayub ketika diuji, tuan-tuan, bukan 3 bulan tau. Nabi-Nabi diuji, kita tahu. Boleh 3 bulan, lepas tu Nabi. Rasul, tuan-tuan, saya nak beritahu tuan-tuan supaya kita kata, oh Rasul tak apalah ustaz, kena paku tak berdarah. Itu sifir siapa tu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Uhud patah gerham kanan dan kiri. Rasulullah dalam perang Uhud tersangkut besi dan dibawa oleh Nabi. Besi tu tersangkut je. 40 tahun hidup, Allah tak nak uji macam tu kita. Saya dan kita semua. Maksud saya nak beritahu, para Rasul kalau tak makan sakit, sama. Kalau berjalan jauh letih, sama macam kita. Allah uji Nabi Ayub macam manusia. Nabi Ayub ada isteri Nabi Ayub, ada anak-anak, ada harta, ada perniagaan, ada pekerjaan. Tuan-tuan ingat pekerjaan ni maksudnya di rumah, okey, meniaga itu, meniaga ni, macam tu. Isteri Nabi Ayub mula seorang demi seorang meninggalkan beliau. Akhirnya tinggal seorang saja. Ini yang betul-betul mencintai Nabi Ayub. Kemudian anak Nabi Ayub seorang demi seorang. Daripada 14 sampai tinggal kosong. Tuan-tuan nampak tak ujian para Rasul? Tinggi. Allah matikan kesemua anak-anak Nabi Ayub. Tuan-tuan melihat anak-anak yang sudah besar dan juga berbeza umur. Yang 30 lebih, 20-an, 18, 17 sampai yang ke umur 7 tahun, 4 tahun mati di depan mata. Macam mana tuan-tuan nak bangkit dalam hidup? Ramai orang, anak dia meninggal 2 orang je, tak boleh bangun dah. Kerja tak boleh pergi dah, berhenti awal, apa semua duduk di rumah. Murung. Ni yang jumpa tau bang, saya buat contoh. Murung duduk di rumah. Dan siapa ni? 2 orang Allah tarik anak dia. Allah tarik anak dia 2 orang. Kerja tak tarik tak? Tak. Dia yang munti. Kerja masih ada, rumah masih ada, suami masih ada, harta masih ada. Allah tarik Nabi Ayub 14. Isteri-isteri dia lari, pekerja dia semua lari, adik-beradik pun tak main dekat, sebagainya. Tinggallah seorang isteri ni. Sudahlah habis seluruh harta dan keluarga, Allah uji sakit. Sehingga Nabi Ayub tak bangun, tak mampu untuk menguruskan diri. Tapi bukan penyakit kulit yang sampai orang membuatkan orang lain lari, tidak. Yang bernanah itu hadis yang sangat daif. Yang sahih, Nabi Ayub diuji oleh Allah, dia tak ada kekuatan untuk menguruskan diri sendiri. Lemah selemah-lemahnya. Isteri Nabi Ayub ni sehingga jual rambutnya untuk dibeli bahan makan, untuk dimasak. Rambut dia panjang, isteri Nabi Ayub. Kita tak tahu syariat zaman tu dia jual dekat perempuan juga ke, atau wallahualam, tapi riwayat itu agak baik kedudukannya. Dia menjual rambut dia. Dia potong rambut dia yang panjang, yang cantik tu, dijual dan dapat sikit untuk makan. Isteri dia kata, wahai suami, mintalah dengan Allah. Tuan-tuan, kita minta hari-hari, ya Allah, masalah banyak ni, ya Allah. Pasal apalah aku juga yang Allah uji. Tu ayat tu bahaya tu. Tak ada orang lain ke ya Allah nak uji. Yang tu lagi bahaya. Yang punya banyak lentaman ni, ya Allah, anak aku juga jatuh parit tu. Isteri Nabi Ayub tidak pernah mendengar Nabi Ayub memohon dengan Allah. Dia pun kata, wahai suami, mintalah Allah Ta'ala angkat ujian ni. Nabi Ayub kata, berapa tahun dah Allah Ta'ala uji? 18 tahun. Miskin, tak ada keluarga, tak ada harta, tak ada apa, sampai tak ada makanan, sakit, seluruh badan tak boleh urus, mati ke semua anak. Isteri dia kata 18 tahun. Nabi Ayub kata, berapa tahun Allah bagi nikmat kat kita? Isteri dia kata 80 sanah, 80 tahun. Nabi Ayub tanya isteri dia, tak malu ke? Tuan-tuan tengok sifir para Rasul, tak malu ke 80 tahun Allah bagi nikmat, Allah baru uji 18 tahun dah nak meminta dengan Allah. Kita kata, ya Allah, kita baru seminggu Tuhan bagi sakit, itu pun baru gout. Ustaz pandai dah cakap baru gout, tak kenal lagi, tak boleh jalan ustaz, dah tak sikit pun sakit. Memang seminggu Allah uji gout. Berapa kali mengadu? Macam-macam sebut dengan Allah Ta'ala. Allah uji 18 tahun. Aku malu. Maksudnya 18 tahun tak pernah sebut dengan Allah, tak pernah sebut. Saya pun cerita benda ni, saya mengambil kekuatan iktibar tingkat iman saya sendiri pun. Kita semua diuji oleh Allah. Cuma bezanya ialah apabila diuji, apa tindakan setiap orang daripada kita. Apakah menyalahkan Allah? Apakah menyalahkan takdir? Apakah kita terus kembali kepada Allah? Apakah kita yakin bahawa ujian itu daripada Allah?